Yo guys, and welcome to the video. So hari ni aku baru je dapat package yang paling aku tunggu-tunggu sekali dan dah lama aku nak beli. That is Google Pixel Watch. Benda ni kita dah dengar banyak sangat rumours, and actually render dia untuk aku punya rumours sebelum ni memang betul-betul tepat, bulat dengan curvature macam tu. So aku tak nak buang masa sebab really excited nak tengok apa yang ada dekat dalam ni and pakai untuk aku punya daily drive. Let's go. Alright, apa yang kau tengok dekat sini adalah official Google Pixel Watch daripada US. Kotak dia pun nampak macam this is the first smartwatch yang kita tengok daripada Google sendiri. Dan saiz dia tak berapa besar sangat, sama macam sebuah Apple Watch contohnya. Dan dekat sekeliling kotak ni kau akan nampak ada wear OS by Google dengan lambang Google dan a few things contoh macam specs lah. Apa yang kau perasan dekat sini juga adalah dia actually tak ada LTE. So version aku dekat sini dia basically GPS sahaja. So kita akan terus buka je kotak ni nak tengok apa yang ada dekat dalam. Korang kena angkat kotak ni slow sebab bila buka je kotak ni akan terus dapat tengok Google Pixel Watch. Kalau kau perasan ada satu benda yang pelik dekat sini, yang mana Pixel Watch dia tak dibalut dengan kertas sama macam Apple Watch. Walaupun harga dia lebih kurang sama sahaja, tak kira murah ataupun mahal, tapi bagi aku benda ni macam a bit risky. Tapi tak apa, kita akan terus je tengok. Yang dekat sini warna yang aku pilih adalah champagne case tau. So it's really different, and tujuan dia adalah untuk aku tunjuk dekat korang macam mana dia punya design, dan kita akan tengok benda ni design signature macam ni throughout at least 3 tahun untuk dia punya jam sendiri. Kita akan terus angkat je Pixel Watch ni dan tengok apa yang ada dekat dalam. Dan to be honest, aku rasa jam ni lah yang paling pelik sekali untuk aku buat unboxing, sebab dia attach sekali dengan tali, sekali dengan charger, sekali dengan kabel. Lepas tu untuk akses semua benda tu aku kena buka dulu jam ni, dan kalau kau perasan dia actually ada macam sebuah charger dekat dia punya case. So dekat sini aku agak keliru lah, tapi sebenarnya ni bukan charger untuk Pixel Watch, dia actually ada dekat dalam. So untuk dapatkan, untuk tengok, untuk ambil that charger, korang perlu buka dulu balutan yang ada dalam ni. Dekat sini aku agak struggle lah sebab aku tak biasa lagi dengan first Google Pixel Watch, so aku terpaksa buka and koyakkan a few things. Dekat sini korang akan dapat extra band, yang mana tangan aku ni agak kecil, so aku akan pilih apa yang ada dekat dalam kotak, sebab yang ada dekat jam tu sendiri memang a bit panjang, so aku prefer yang ni. Dalam dia juga korang akan dapat USB Type-C kepada magnetic wireless charger, sama macam kebanyakan smartwatch yang korang tengok. So dia basically adalah sebuah proprietary charger untuk sebuah Google Pixel Watch dengan logo Google dekat belakang. So dekat situlah korang tahu signature Google, letak charger dia warna putih dan ada lambang Google dekat belakang. And then dekat dalam kotak macam biasa ada manual guide. So basically tu je. Kita akan jump right straight to Google Pixel Watch sebab dah tak sabar dah nak tengok macam mana dia works dekat aku punya tangan sendiri. Alright, kita akan terus tengok jam ni, yang mana kalau kita tengok bahagian design dia dulu, dia agak unik bagi aku sebab dia tak nampak macam sebuah smartwatch sangat, dan dia tak nampak macam sebuah jam analog sangat, sebab dekat sini it's a bit of both kan. So korang nampak ada haptic crown, korang nampak ada button, korang nampak ada display. So basically dua-dua benda tu actually ada dekat jam yang biasa dan ada juga jam yang smartwatch. Apa yang membuatkan jam ni is a bit appealing adalah dia punya screen. Screen tak besar pun actually. Untuk saiz jam ni adalah 41mm, dan korang tak ada pilihan lain selain daripada tu. Apple Watch dia ada 41 sampai 45mm. So dekat sini dia dianggap sebuah jam yang sangat-sangat kecil, especially untuk orang lelaki. Yang membuatkan dia a bit special adalah dia punya display ni is actually sangat-sangat curvy daripada apa yang aku expect. Sebab kita dah tengok yang curvature screen kan, macam yang ada dekat Apple, yang ada dekat Samsung. So this is one of the, orang kata, extreme curvature untuk sebuah display. Yang dekat sini dia pakai Gorilla Glass 5 dengan screen sejenis AMOLED daripada Samsung. Dan saiz dia agak mengganggu mata aku sebab dia agak kecil daripada bezel yang biasa aku dah tengok yang ada dekat mana-mana jam. So bila pakai dekat tangan a bit struggle actually, sebab dia punya tali tak berapa nak nice sangat, design dia tak berapa nak lawa, and aku rasa benda yang dia buat ni adalah terlalu over untuk buatkan jam tu melekat dekat tangan. Bagi aku guna yang macam biasa pun dah elok dah, sebab dekat sini dia ada dua loop untuk korang masukkan. Alright, ni dia jam Google Pixel Watch dekat tangan aku. Nampak macam is a bit small kan,
untuk orang lelaki. Bagi aku dah terbiasa dengan 41mm daripada Apple Watch. So benda ni bagi aku rasa macam okay je. Tapi most of you guys, aku yakin akan cakap jam ni kecil. So benda tu korang punya preference sendiri. Now kita cakap pasal dia punya software dulu. So dekat sini dia pakai Wear OS daripada Google tu sendiri, version 3.5. So this is the latest one yang kau boleh dapat fresh daripada Google. Pengalaman yang aku pakai dekat sini adalah is a bit disturbing bagi aku, sebab aku dah biasa dengan all kind of orang kata smartwatch. Aku actually dah biasa dengan jam-jam yang ekstrim, even yang paling orang kata generic pun, contohnya macam Motorola, lepas tu Samsung, lepas tu Huawei, and then Garmin lagi. This one boleh kata is a bit disturbing juga, sebab kalau kau tengok dia punya OS, dia punya UI, dia punya experience agak sama macam sebuah smartwatch yang tak begitu smart. Basically tak smart ni adalah korang tak boleh nak install app secara externally ataupun tak support secara open public. So dekat sini aku kata untuk dia punya design and overall korang akan terbiasa, dan untuk pandangan aku sendiri tak nampak macam sebuah jam daripada contohnya macam Samsung dan juga even Xiaomi pun. Dari segi dia punya butang kan, dia actually tak ada custom butang. Dia basically ada recent apps dan juga dia punya home dan juga menu. So digital ataupun haptic crown yang kau nampak ni actually dia punya menu. Lepas tu kau nak back, tekan juga sama macam kebanyakan smartwatch yang kau tengok. And then untuk dia punya butang dekat bahagian atas ni actually is a bit disturbing bagi aku, sebab dia agak rendah. So korang susah sangat-sangat nak tekan. Dan kebanyakan menu ataupun UI dia jenis yang listing. So dia bukan macam smartwatch contohnya macam Apple. Aku tak kisah sebenarnya, tu adalah cara diorang. Tapi untuk aku sendiri sebagai personal, aku lagi prefer tengok tiles. Cakap pasal tiles, korang akan boleh scroll dekat kiri kanan. Korang boleh tengok heart rate monitor, korang boleh tengok calendar, korang boleh tengok cuaca and everything. Boleh custom dekat sini sama macam kebanyakan smartwatch yang korang pakai. Apa benda yang aku rasa macam tak berapa nak intuitif adalah kalau korang kenal Fitbit, ni adalah salah satu collaboration juga kalau ikutkan, tapi Google dah beli Fitbit. So this is basically a Google Watch. Korang actually, okay, this is a bit rant lah kan. Untuk jam ni actually korang tak boleh pakai solely on Google. So untuk Pixel Watch korang tak boleh pakai dia punya app sahaja. Korang perlu install dia punya Fitbit app. So dia recommend untuk install Fitbit app. Google tak silap aku dia ada healthy punya benda tu, tapi kali ni dia tak suggest untuk install, dia suruh install Fitbit. And bagi aku benda tu is a bit disturbing, sebab untuk satu jam aku perlu install dua benda. So dekat sini is not really preferable, and kalau boleh combine lah antara dua app ni, so tak menyusahkan sangat bagi aku. Other than that, yes, korang boleh install apps daripada Google Play Store, so tak perlu nak risau dah, and boleh guna macam biasa je. Cumanya dekat sini adalah korang takkan dapat pengalaman yang bagi aku lagi best dekat sebuah smartwatch yang lain. Yes, korang boleh terima semua notification tu and tengok dekat sini, tak ada masalah macam sebuah jam yang lain. Cuma untuk harga dia tawarkan tu bagi aku macam tak berapa nice sangat. Cuba aku comparekan dengan jam yang lain yang ada contohnya macam ECG. So jam ni, yes, dia tak ada ECG. Korang akan stuck dengan sebuah basic smartwatch sangat-sangat. Bukan tu je, korang actually dapat blood oxygen sensor default dekat sini. Cumanya korang tak boleh nak guna untuk tengok korang punya blood oxygen dekat dalam darah. Yang tu katanya boleh install app yang luar, bukan by default ada dalam sebuah jam daripada Fitbit. Okay, that's a bit much kan. Kita go dekat benda lain juga dekat sini. That is dia punya haptic crown. So haptic crown dekat sini, dia buatkan dia rasa macam sebuah haptic feedback lah. Bagi aku dia agak kurang sikit bagi aku, sebab dia punya vibration tu really feels like a generic ataupun a vibration motor yang biasa, macam telefon-telefon murah. Yes, it does feel like that. Dan bila korang scroll tu, dia punya scroll ni actually tak berapa nak smooth sangat. Rasa macam sebuah bearing yang pecah and korang pusingkan tayar tu. So macam tu lah rasa bila scroll guna haptic crown yang ada dekat dalam Google Pixel Watch ni. Really not nice kan. Untuk jam ni actually dia ada Google Pay, and by default dia akan tanya, dia akan tunjukkan kad yang mana kau nak masukkan untuk buat bayaran Google Pay tu. Dekat Malaysia tak support. Okay, so kalau korang ada account daripada US, yes boleh. Tapi dekat sini aku guna account Malaysia, tak dapat nak aktifkan Google Pay.
Google, when are you going to macam buatkan Google Pay tu meluas dekat Malaysia? Sebab orang lain dah start ada. Kau nak biar benda tu ada dekat Samsung je ke? Vivo, Oppo, kenapa tak buat lagi benda tu? Aku tak faham. Sekarang ni benda tu exclusivity adalah dengan Samsung dan juga Apple Pay. Untuk dia punya specs juga, biasanya kita dengar pasal Samsung dan juga Apple je kan. Kali ni aku cakap pasal specs dia punya Google Pixel Watch. That is, dia punya processor adalah 9110 daripada Exynos. That is Samsung lah kan. Lepas tu dia ada internal memory dia adalah 2GB. Untuk storage adalah 32GB. Bagi aku macam benda tu tak berapa nak prefer sangat untuk dapatkan storage yang tinggi dan juga RAM yang tinggi. So far untuk usable ataupun dia punya smoothness tu bagi aku okey lah. Dia tak ada rasa macam stutter and laggy and app tak buka ke apa ke, semua benda runs really smooth je. And even aku buat multitasking dekat sini, bukan multitasking lah, tapi basically back and forth antara apps lah, tak ada rasa laggy. Dan untuk pengalaman aku sendiri tak nampak macam dia struggle. Maybe sebab pakai awal lagi, kita tengok macam mana akan datang. Ada benda lagi yang aku nak cerita, that is dia punya bateri 294 mAh. Untuk jam, benda tu macam average je. Kita akan tengok. Aku dah tengok video lain, aku dah tengok list orang buat review, kata battery life dia actually quite sucks. So dekat sini aku akan confirmkan next video aku buat full review untuk korang juga. Alright, so far tu je lah apa yang aku boleh cakap. Untuk dia punya design aku suka, tapi dia nampak agak klasik untuk sebuah smartwatch yang modern kan. Sebab kalau boleh aku beli smartwatch bukan untuk nampakkan macam sebuah jam, aku nak nampak dia adalah sebuah smartwatch. Alright, macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling and see you guys on my next video. Bye. Alright guys, untuk channel aku ni actually first time buat super thanks dekat dalam YouTube video. So korang actually boleh tekan dekat setting ataupun dekat sharing tu, korang boleh nampak. Korang boleh try buat nak tengok apa jadi dekat korang punya komen. Alright, cuba buat.